menjaga kehidupan manusia ini daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Perkara kecil yang kita rasa penting, tapi ramai juga yang terabai. Kalau tak ada Quran, dia tak dapat petunjuk ni. Iaitu dia tak tahu tujuan hidup dia. Sama ada dia tak tahu betul tujuan hidup dia, ataupun dia lalai, buat-buat tak tahulah tu, ataupun lalai. Ini adalah satu disaster dan kerosakan yang besar. Quran awal-awal lagi dia nak cerita apa tujuan aku hidupkan kau ni manusia. Tetapi ramai yang kadang-kadang tak sedar, ataupun tak tahu, ataupun lalai. Bila lalai, dia tak ubahlah macam binatang yang berempat kaki. Apa Allah sebut? Dia ada telinga tapi tak mendengar, ada mata walau ainun la yubsiruna biha, lam adhanun la yasma'una biha, kan? Walau qulubun la yafqahuna biha. Ada mata, ada telinga tak nak dengar, mata tak nak pandang, tak nak melihat dengan baik, hati tak nak cuba memahami. Maka akhirnya ketika itu Allah sebut di hujungnya apa? Ulaika kal an'am. Mereka tak ubah seperti mana binatang ternak. Nampak penting tak? Bila kita betul-betul tak menjadi manusia seperti mana yang Allah arahkan dalam kitab manual dia, standard kita sebenarnya sama je macam binatang ternak. Balhum adal. Ada kalanya mereka lebih teruk daripada binatang. Tiba-tiba standard kita manusia yang paling agung, malaikat pun kalah asalnya. Jadi khalifah kat muka bumi ni, standard dia macam binatang. Binatang pula Allah bagi satu perumpamaan, binatang ternak. Tu dia abang, orang Kedah kata. Kalau tuan-tuan pernah pergi dekat pasar burung yang jual ayam kat dalam sangkak tu, ayam hidup yang ada bulu lagi tu, Masya Allah. Ya, kita akan tengok bahawa perumpamaan Allah tu memang padu, memang tepat. Pasal apa? Pasal ayam ternak ni, bila kita buka nak sembelih dia kat pasar burung, nak keluarkan daripada ragau plastik tu, ni pisau dah talar dah ni. Tapi dia muka toya je. Muka selamba je. Tak bertindak, tak bergerak. Kalau bergerak pun bergerak sikit-sikit je. Pasal apa? Pasal apa dia tak bertindak? Dia akan berfikir, kalau Dan lari kan tobang kan, tak makan, tak dapat Dan makan dodak. Kalau Dan duduk kat dalam ni, paling tak pun terjamin dodak Dan 3 hari sekali dapat Dan makan. Kalau lari ni tak dapat kan, biarlah Dan kat sini yo. Padahal tuan tu dah sembelih, dah standby pisau nak sembelih dia. Dia hanya fikir perut dia. Fikir dodak dia saja. Orang Nagori kata. Bukan sekadar tu tuan-tuan yang rahmati Allah, bila tuan yang nak sembelih tu cuba nak rampas dia, dia hanya gerak sikit-sikit je. Dia tak nak terbang, tak nak lari pun. Sebab dia fikir apa? Kalau aku lari kan, nak lari jauh-jauh, dah lah dodak tak terjamin. Malam ni pula aku nak tunggang siapa pula, tak dapat nak menunggang. Tadi mula-mula dia fikir perut dia tuan-tuan. Ini kali ni dia fikir bawah perut dia pula. Tuan-tuan, Masya Allah, ini ada satu pukulan yang hebat kepada kita manusia. Kalau tak jelas tujuan hidup kita, kita sama macam binatang 4 kaki, binatang ternak. Hanya fikir tentang perut dan bawah perut. Perut dan bawah perut. Faham tuan-tuan ya? Perut ni kita fikir apa nak makan. Kerja pun fikir nak dapat makan, nak dapat perut, nak makan sedap. Fikir perut aja. Fikir nak makan apa je, menu sedap aja. Perut. Malam hari bagi yang dah berkahwin, fikir nak menunggang gaya macam mana. Gaya 69, gaya pumping, gaya... Oi tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Maka ketika itu Allah kata sebiji macam binatang ternak tadi. Ulaika kal an'am balhum adal. Ada kalanya mereka lebih dahsyat daripada binatang ternak. Sebab binatang ternak pun tak LGBT pun. Tak LGBT pun. Masya Allah. Tiba-tiba manusia tak kenal jantan betina dah. Ayam ternak kat pasar burung tu pun tahu jantan betina. Dia hantam tuan-tuan. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lesbian, gay, bisexual.
kiri kanan, laki boleh, perempuan boleh, pondan pun boleh. Na'udzubillah, tuan-tuan. Maka ketika itu, ayam ternak pun giling kepala. Dan dia kenal jantan betina. Kau tak kenal ya? Oh, dahsyat kau. Syaitan pun berguru. Sifu. Sebab syaitan ada jantan betina juga. Ini manusia hilang dah, tuan-tuan. Membujur lalu, melentang sapu. Allahu Akbar. Kan Jahannam. Memang Jahannam dalam rekod sejarah manusianya, pupus manusia. Bukan sekadar pupus manusia tak boleh beranak. Bahkan dihinggapi pula penyakit yang pelik seperti mana AIDS yang membunuh manusia. Dan ini adalah satu hakikat yang kita tak boleh nafikan bagaimana kajian Kementerian Kesihatan, peningkatan virus HIV AIDS di Malaysia ini bertukar daripada zaman 80-an, 90-an, daripada dulu banyak melalui perkongsian jarum suntikan, dadah. Bahkan sekarang ni dadah dah advance, tak main suntik-suntik, main telan aja, pil, main sedut aja. Dah berubah kepada yang tinggi daripada penjangkitan AIDS ini adalah hubungan sejenis, fakta. Maka ini adalah satu benda disaster. Bila manusia tak tahu tujuan hidup dia, tak sedar ataupun tidak diingatkan lalai, dia terus bersikap macam binatang ternak. Maka Quran dalam isu yang kecil ini, bukanlah kecil tapi besar sebenarnya, memberi asas untuk kamu hidup kat dunia ini, dibagi tujuan sebagai ujian.